Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas sedikit kelewatan, masalah teknikal. Adakah suara saya didengari? Macam mana saya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Bertemu kita untuk sesi yang kedua, bedah buku 365 Tip Didik Anak Gaya Nabi. Tulisan yang ini adalah edisi kemas kini, tulisan Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Okey, semalam saya telah kongsikan bahagian pertama yang ada dalam buku ni. Buku ni ada 3 bahagian. Bahagian pertama, ya, seperti yang saya kongsikan semalam, lebih kepada bagaimana kita tip-tip bagaimana untuk kita memperkenalkan anak kepada Allah. Bagaimana kita memperkenalkan anak tentang konsep tauhid mengikut kategori umur. Dan ada juga contoh-contoh yang saya berikan berdasarkan buku ini, di mana contoh-contoh yang kita boleh praktiskan terus dengan anak kita, insya-Allah. Okey, saya harap suara saya jelas. Jika salah seorang yang menonton boleh beritahu. Macam semalam masa saya live dalam kereta, suara saya agak jauh dan kena turn on volume paling kuat untuk dengar kan. So sekiranya suara saya masih jauh ataupun tidak jelas, boleh maklumkan. Saya boleh tukar earphone ke. Okey, sebelum tu, baik, terima kasih. Baik, sebelum tu insya-Allah kita revisit sedikit tentang apa yang kita telah kongsikan semalam. Lebih kepada kita tip-tip yang perkongsian yang saya kongsikan semalam berdasarkan bahagian 1 yang tip-tip untuk memperkenalkan anak kita tentang tauhid, bagaimana memperkenalkan anak, siapa yang menciptakan mereka, kemudian tentang solat, bagaimana mengajak anak solat tanpa mereka rasa mereka terpaksa solat, tanpa mereka rasa yang solat tu satu beban. Itu antara perkara yang saya sembangkan lah semalam. Okey, sembangkan dan bedah buku melalui tip-tip yang disertakan, yang ditulis dalam buku ini. Baik, khair, insya-Allah hari ini di bahagian yang kedua. Di bahagian yang kedua kita akan fokus lebih kepada akhlak. Lebih kepada akhlak, dan yang saya ada janjikan semalam nak berkongsi beberapa buah doa yang diamalkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh baik, sebelum tu salam maulidul Rasul kepada sahabat muslimin muslimat yang bersama-sama saya malam ni, insya-Allah. Okey. Baik, di bahagian kedua seperti yang saya cakap tadi, lebih menekankan tentang akhlak. Okey, tentang akhlak, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyantuni anak kecil. Bukan sahaja anak dan cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menyantuni anak-anak kecil di masjid, di taman permainan, di padang waktu itu, dan di mana juga dia bertemu dengan anak-anak kecil. So insya-Allah saya memilih untuk berkongsi dengan saudara muslimin dan muslimat yang dihormati di sini tentang bab tentang di sini, insya-Allah. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang
dia tidak menyuruh. Dia lebih kepada uswatun hasanah. Dia menunjukkan, dia buat dulu benda tu, kemudian dia terangkan. Okay, sama ada orang nak ikut dahulu atau tidak, itu bukan persoalannya, kan? Sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau kita lihat anak-anak kecil yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya siapa? Ibnu Abbas, kan? Mereka begitu mengagumi cara Nabi mengajak anak-anak kecil ini mengenali Islam. Okey. Dalam bab yang ke-48 dalam buku ini, Ustazah Isfadiah telah berkongsikan tip tentang bagaimana Nabi SAW melakukan ibadah salat di hadapan anak. Tapi dituliskan di sini oleh Ustazah tentang bagaimana kita hendak mulakan solat di hadapan anak-anak, iaitu kita hendaklah solat dahulu. Bukan kita solat tu kita ajak dahulu, dia orang nak ikut tunggang terbalik ke, dia orang nak tunduk ke, dia orang nak baring ke, kita jangan tegur dulu, biar mereka ikut cara, ikut kefahaman mereka dahulu. Sebab kadang-kadang bukan kadang-kadang, maksudnya anak ni setiap peringkat umurnya ada cara mereka memahami sesuatu konsep tu. Okay? So dekat sini Ustazah kongsikan bagaimana kita nak, antara tip yang kita boleh ajak anak solat adalah kita hendaklah luangkan masa solat berjemaah di rumah. Okay, saya rangkumkan semula yang macam semalam dulu, ya. Okay, kita hendaklah solat berjemaah di rumah. Jika suami dah pergi masjid, balik nampak isteri masih tak sempat solat lagi, dia boleh lakukan solat. Masya Allah, saya belajar ni dalam salah satu hadis yang mana Nabi bila dia balik, dia didapati dia balik, dan ini salah satu cerita yang saya dapati daripada kelas hadis dahulu. Kita boleh balik rumah, seorang sahabat ni balik rumah dan dia melakukan solat sunat dan isteri dia ikut di belakang. Isteri dia solat wajib seperti biasa, tapi si suami mengakhiri dengan melakukan solat sunat seperti biasa. So dia dapat pahala berjemaah, masya-Allah. Okay, itu salah satunya. Dan dalam masa yang sama, anak-anak yang tadi si ibu ni uruskan boleh ikut sekali. So dia tak terlepas solat jemaah. Itu antara salah satu contohnya lah. Okey, kita teruskan kepada yang saya nak fokuskan pada hari ini, iaitu bab yang saya dah tanda tadi, insya-Allah. Okey, tentang yang ini dalam bab yang ke-78, iaitu pesanan Luqmanul Hakim sebagai tarbiyah kepada anak. Kita lihat apa yang Ustazah kongsikan dalam buku ini. Saya bacakan sedikit. Tarbiyah yang benar adalah tarbiyah yang menjaga keimanan hati kepada Tuhan dengan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan kewajipan menuntut ilmu sebagai tuntutan fitrah supaya kebajikan terpelihara. Okey. Dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 151, sebagaimana kami sudah mengutus kepadamu seorang rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kalangan kamu yang membacakan kami kepadamu dan menyucikanmu dan mengajarkan kepadamu kitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Okey. Apa yang cuba disampaikan dalam dalam ayat 151 surah Al-Baqarah ini adalah untuk kita berpegang teguh, untuk kita mengikuti, untuk kita belajar Al-Quran dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Okay, bagaimana untuk kita faham, bagaimana untuk kita amal. Okay, Ustazah ada nyatakan di sini untuk kita faham tentang untuk jadikan kisah Luqmanul Hakim ni sebagai tarbiyah kepada anak kita. Pertama adalah pesan-pesan yang kita kena ingat dalam kisah Luqmanul Hakim ni. Okay, ada 7 pesan yang utama. Pertama adalah berbakti kepada ibu bapa. Kedua, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, melakukan kebaikan. Keempat, mencegah kemungkaran. Kelima, dirikan salat disertai dengan bersabar dan tidak sombong. Okey, menarik, masya-Allah. So
inilah yang menariknya tentang buku ni, kan? Bila dia dah terangkan dekat atas tu tentang apa, tentang tips, tentang tips di bawah, iaitu jom yang diamalkan ni. Tetapi dia terangkan berdasarkan sumber yang sahih, maksudnya datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bagaimana untuk kita faham, bagaimana untuk kita amal dan praktikalkan, Ustazah telah letakkan saranan di bawah. Yang tu yang kita letak, kita panggil sebagai tips di dalam buku ini. Okey, masya-Allah. Okey, masya-Allah, tentang pesanan Luqmanul Hakim ni adalah sesuatu pesanan yang besar. Saya rasa dalam banyak buku rujukan agama yang kita ada di pasaran, kita tak akan terlepas daripada mempelajari tentang kisah Luqmanul Hakim, mengambil ibrah daripada kisah didikan Luqmanul Hakim terhadap ahli keluarganya, kan? Masya-Allah. Okey, apa lagi yang menarik untuk saya kongsikan tentang buku ini, seperti yang saya kata tadi, lebih kepada akhlak. Ada dinyatakan di sini dalam bab yang ke-84, di mana Ustazah sarankan untuk kita pupuk cita-cita anak-anak. Bagaimana sebenarnya untuk kita pupuk cita-cita anak-anak ni? Kita sebenarnya kena timbulkan minat. Kalau pengalaman saya sendiri, nak kata anak saya dah ada cita-cita yang dah confirm, tak ada lagi. Sebab masih kecil, yang tua masih 8 tahun. So sekarang ni lebih kepada apa yang mempengaruhi mereka di sekeliling mereka lah. Contohnya kalau dia orang mengikuti siri-siri kartun macam Upin Ipin ke Omah Hana ke, apa yang mereka dieksposkan dalam cerita tu, itulah mereka rasa macam, oh nak jadi bomber lah, oh nak jadi doktor lah, sekejap tu sekejap ni bertukar-tukar. Okay? Tapi sebagai ibu bapa, bagaimana untuk kita mendorong mereka ada rasa cita-cita adalah kita lebih nampak ataupun kita lebih tahu mereka cenderung ke arah mana. Mereka minat bahagian buat Lego ke, ada yang minat bahagian melukis ke. Kita salurkan bakat-bakat dan minat mereka itu ke arah yang lebih memberikan manfaat, bukan sahaja kepada diri mereka sendiri, tapi kepada agama, kan, kepada kawan-kawan sekeliling mereka, kepada ahli keluarga mereka. Sebagai contoh, macam sekarang ni cabaran dia adalah anak-anak dah mula expose terhadap gadget, kan. Anak-anak dah tahu apa itu perkataan coding, apa itu Instagram, apa itu all those sort of social media. So cara nak expose kepada mereka bukan kita allow mereka ada social media, tapi kita tunjukkan kepada mereka apa sebenarnya yang kita dapat daripada penciptaan di sebalik aplikasi dan media sosial yang ada di sekeliling kita. Itu adalah pendedahan yang pertama lah. Okay? So kita apa pun akan berbalik pada kita semula untuk menanamkan cita-cita dan minat anak-anak ni, supaya ia dipagari dengan disiplin, dan kita faham kita boleh letakkan border, letakkan limit supaya mereka tidak pergi lebih daripada tahap ataupun peringkat yang mereka patut tahu. Okey, sebagai contohnya nak search maklumat, bagaimana keyword yang mereka perlu gunakan. Macam itulah, bukan simply click, ataupun macam nak main game kita bagi mereka pilih suka hati mereka. No, semuanya perlu ada pengawasan dan keprihatinan daripada ibu bapa tu. Itu yang saya fahamlah daripada apa yang Ustazah cuba sampaikan dalam bab 84 ni. Okay? Dan cita-cita tak semestinya perkara yang macam kita selalu dengar daripada kecil dulu lah, doktor, guru. Yes, benda tu semua kita tak nafikan adalah satu cita-cita, tapi kita juga mahu anak kita nampak bahawa cita-cita adalah sesuatu benda yang besar, dan cita-cita juga adalah sesuatu benda yang bukan sekadar yang mereka nak capai dari sudut jawatan. Kita perlu hadirkan rasa cita-cita untuk mereka
membantu orang yang susah, nak lihat bumi kembali bersih kan. Lepas tu kita nak pupuk anak-anak kita ada cita-cita untuk ajak kawan-kawan duduk dalam bi'ah salihah. Kita kena pastikan, kita kena dedahkan anak-anak kita, terutama yang zaman sekarang ini adalah zaman yang mencabar, dan kita perlu beri kefahaman kepada anak kita kenapa kita perlu ada cita-cita yang lebih daripada sekadar jawatan. Cita-cita yang boleh memelihara dan memelihara kembali Islam dan menjadikan mereka manusia dan mengembangkan tamadun Islam itu menjadi yang terbaik pada zaman mereka memerintah di kemudian hari, insya-Allah. Kan? Okey, saya rasa itu cukuplah untuk yang bab 84 ni, pupuk cita-cita anak ni. Semoga kita, termasuk diri saya sendiri, mampu membimbing anak-anak kita untuk memahami tentang bagaimana untuk melahirkan rasa cita-cita yang baik untuk diri mereka dan orang sekeliling mereka, insya-Allah, khususnya untuk agama kita. Okey, kita boleh juga lihat seterusnya. Okey, saya tertarik dengan bab yang ke-95 ni, iaitu dia tentang masih dalam solat, tetapi ustazah ada sediakan satu tips yang merangkumi syarat-syarat dan rukun dalam solat. Dan benda tu sebenarnya adalah praktikal, bukan dalam solat sahaja tetapi dalam kehidupan. Okay. Ini adalah babnya, iaitu tips yang ke-255. Okay. Dekat sini ustazah cuba berikan saranan, iaitu untuk ajar anak kita perkara yang berkaitan solat supaya mereka faham tuntutan yang diperlukan dalam melaksanakan solat sebagaimana yang diajari oleh para nabi dan rasul. Okey. Dekat sini ustazah senaraikan khusyuk tu apa, berwuduk tu apa, niat tu apa, aurat, pengurusan masa dan tertib. Okey. Bila diberikan tips sebegini, okey, bagi macam saya cakap semalam, untuk ibu bapa pemula, mereka rasa seronok untuk, ataupun mereka rasa macam okey, sebenarnya ini step pertama yang mereka perlu buat. Okey, bukan untuk ibu bapa pemula je lah, untuk kita juga ulang kaji sebagai ibu bapa yang dah ada anak 2-3 orang ni. Okey, kita selama ni macam sembrono je kan, kita macam salat, okey, puasa, okey, and then dah solat, puasa, macam tu je lah. Anak kita hanya faham benda tu sebagai rutin ataupun sebagai benda yang memang okey, it came again. So why not on the next level kita cuba fahamkan anak kita apa benda sebenarnya khusyuk ni. Okey, khusyuk ni bukan je dalam melaksanakan solat, tetapi perlu dihayati makna bacaan dalam solat. Dan khusyuk juga memberikan kita keyakinan tentang apa yang kita bacakan. Kemudian kita akan cuba faham apa yang kita bacakan dalam solat. So there is ada langkah-langkah yang tentang khusyuk yang kita perlu terangkan kepada anak-anak kita supaya mereka memahami bahawa khusyuk dalam solat tu bukan semata-mata khusyuk tu mendengar sahaja, tapi memahami dan peringkat-peringkat yang seterusnya. Okey. Menarik, sangat menarik, masya-Allah. Sebab tu saya kata buku ni nampak macam ringkas. Dia bagi topik kan, lepas tu sumber hadis semua tu, and then ada tips, dan macam kita boleh follow je, tapi tak. Dia sebenarnya mengajak kita untuk mengulang kaji kembali untuk diri kita sendiri. Macam kita zaman sekolah dulu, kita pun belajar hafal kan, hafal, and then kita cari bila kita nak amalkan tu, sebab kita belajar kat sekolah macam tu, itu je lah cara kita jawab soalan kan ataupun cara kita memberi respon bila orang tanya kan. Tapi adakah agama itu sampai setakat tu je yang kita mahu kan? Kita tak nak faham agama tu sebab ikut-ikutan. So kita kena tambah baik ilmu lah, dan salah satunya adalah dapatkan buku yang baik untuk kita rujuk.
InsyaAllah ini adalah salah satu bukunya lah. Orang yang tak kahwin lagi pun Masya Allah dijemput untuk membacakan buku ini sebab mungkin boleh ajar anak-anak saudara kan. Dan untuk diri, macam saya cakap tadi, untuk diri sendiri sebenarnya. Saya sendiri baca buku ni macam Allah, aku sendiri pun cetak ilmu ni macam mana kan. Okay. Alright. So itu bab yang ke 95. Okay. Antara bab lain yang menarik insya-Allah, tadi saya ada tandakan satu lagi yang saya nak kongsikan malam ini, iaitu tentang okey. Ini adalah untuk ibu-ibu lah, memandangkan saya pun daripada Reading Muslimah, mungkin ada follower Reading Muslimah, okay, kaum ibu di sini yang boleh mendengarkan contoh yang saya nak kongsikan dalam bab yang ke-100 buku ini, iaitu contohi Siti Hajar dalam pengurusan anak perempuan. Okey. Contohi Siti Hajar dalam pengurusan anak perempuan. Okey. Saya bacakan sedikit. Siti Hajar seorang wanita cekal, seorang yang tabah dan sabar dalam menguruskan rumah tangga dan anaknya, Ismail. Okey. Siapa anak Siti Hajar? Ismail. Okey, Siti Hajar juga mempunyai pekerti yang mulia dengan menguruskan sumber air Zam-Zam. Okey, kita tahu Siti Hajar ialah isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Beliau Siti Hajar menguruskan air Zam-Zam kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amanah kepada Bani Jurhum, sehingga Siti Hajar menjadi orang yang dihormati dan disayangi dalam kalangan mereka. Okey. Oleh Ibnu Katsir bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibunda Ismail. Andai kata Zam-Zam itu dibiarkan ataupun dikatakan andainya Siti Hajar tidak mencedok air itu, Zam-Zam pasti menjadi mata air yang tetap memancar. Okay, apa yang sebenarnya kita boleh belajar daripada hadis yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir ni? Okey. Maafkan. Betul. Apa sebenarnya kita boleh belajar daripada pernyataan yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir ni adalah dia nak mengajak kita untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun diberi ujian hebat seperti Siti Hajar. Okey, yang ni kita kena study sejarah balik lah. Cumanya dekat sini dari sirah balik. Okey, dekat sini ustazah nyatakan tip, iaitu jom amal daripada semangat Siti Hajar ni, daripada pengurusan anak perempuan Siti Hajar ni, untuk bangkitkan semangat jihad dalam diri anak-anak dengan mencintai Siti Hajar. Bila kita belajar tentang sirah Siti Hajar, dia ni bukan sahaja seorang yang sabar, tetapi dia seorang yang cerdik. Dan benda tu kita kena ceritakanlah, kita kena ambil buku rujukan lain dan kita ajak anak-anak perempuan kita untuk belajar bagaimana Siti Hajar ni menjadi seorang yang sangat sabar. Okey, masya-Allah. Dan itu adalah siri pengorbanan yang sangat panjang untuk kita belajar bersama-sama dengan anak perempuan, masya-Allah. Dan dinyatakan juga di sini, bincangkan bersama anak peribadi mulia dan pengorbanan Siti Hajar dalam mengurus rumah tangga. Lama sebenarnya Siti Hajar ditinggalkan. Okey, dan bagaimana dia mengurus rumah tangga termasuk memelihara anaknya Ismail dengan penuh kesabaran. Itu belum lagi bab yang diperintahkan untuk anaknya dibakar, masya-Allah. Subhanallah. Okey. How can you afford that? How can you handle that emotion? Masya-Allah. Okey. So satu lagi bab yang menarik yang dikongsikan dalam buku ini. Okey. Dan insya-Allah kedua yang terakhir, ibu bapa perlu lebih mendengar. Ini dalam bab yang ke-110. Ini sangat menarik. Ibu bapa perlu lebih mendengar ni saya rasa sangat relevan lah untuk hari ini. Kenapa? Sebab saya rasa itulah cabaran kita hari ini. Kita mendengar tapi kita tidak memahami. Kita mendengar tapi kita tidak memerhati. Kita mendengar tetapi kita tidak
cuba memberikan jawapan yang baik terhadap insan ataupun orang yang bercerita dengan kita, khususnya anak-anak kita. Kerana apa? Gadget. Kerana apa? Media sosial. Kerana itulah cabarannya hari ini. Kita bekerja di rumah. Bagi setengah kita yang masih dalam fasa pemulihan, masih bekerja di rumah, kerana ada anak yang tidak ke sekolah fizikal lagi. Kemudian media sosial, yang mana kita sentiasa ingin mendapatkan berita terkini, apa sahaja in single klik dekat media sosial. Begitulah, dan kita berada dalam keadaan yang susah nak jumpa. So kita perlu ada kita bersembang dengan kawan pun di media sosial. Kita dah tak ada perborakan fizikal, tak ada macam dulu call berjam-jam. So itulah antara ujian dia, sehingga menjadikan kita ni manusia yang kurang mendengar. Kita kurang mendengar. Dan bagaimana untuk kita menghadirkan semula sikap mendengar dan memberi respon ni. Antara tip yang Ustazah berikan dekat sini, bila kita mendengar tu, bila anak nak bercakap dengan kita, kita put away sekejap, letak sekejap dan pandang mata anak. Pandang mata anak, kita duduk selaras dengan dia dan kita fokus apa yang dia mahu sampaikan. Dan sekiranya benda tu betul-betul penting, kita perlu fokus dan utamakan apa yang anak kita nak perkatakan. Tapi sekiranya benda tu adalah hal remeh yang bagi mungkin mengadu saja ataupun mungkin sekadar nak perhatian, kita hanya perlu berikan perhatian sekejap dan kata kita akan kembali kepada dia semula. Dan janganlah lupa janji tu kan. So tu antara tipnya lah. Okey. Kemudian apa lagi? Kita beri cara kita untuk menjadi pendengar yang baik adalah kita minta anak kita memberi pendapat apa yang dia usulkan. Contohnya, Mama, abang rasa abang dah kena beli badminton baru, raket baru contohnya kan. Okey. Apa yang kita lepas tu kita kalau kita kalau kita dalam keadaan sibuk, selalunya kita akan macam kenapa pula kan ada badminton lama, elok lagi raket lama, elok lagi ni kan. Selalunya ibu-ibu macam itulah. Saya sendirilah tu. Tapi sebenarnya mesti ada sebab dia nak cakap. Contohnya dia kata raket tu memang mama nampak baru, tapi bila mama main dengan abang, bila pukul bola tangkis, tangan abang melecet. Rupanya dekat bahagian pemegang raket tu dah kita panggil bukan kesat, dah kita panggil apa perkataan tu, dah haus. So menyebabkan pergelangan kat tangan dia gatal bila berpeluh dan nak bermain badminton tu. Masya Allah. So sentiasa ada sentiasa memperdengarkan penjelasan dahulu sebelum kita meletakkan konklusi. Itulah antara tip yang saya rasa kita perlu tambah baiklah hari ini, sebab kita memang akui kan, diri saya sendiri akui bila kita dah mula bekerja dengan telefon, mula bekerja di hadapan komputer, kita akan lacking on that part lah. So kita kena cepat-cepat perbaiki dan qada lah kalau boleh. Kalau kita rasa kita ada benda yang kita tak boleh nak elak, kita qada balik pada hujung minggu ataupun sebelum waktu tidur. Kita bincang balik dengan mereka apa yang mereka mahukan, apa yang mereka mahu perkatakan, insya-Allah. Okey. So insya-Allah saya doakan diri saya sendiri dan muslim-muslimat untuk dipermudahkanlah untuk menjadi seorang ibu bapa yang mendengari. Okey. Saya rasa dah exceed masa, tapi insya-Allah last kali yang saya kata semalam dalam buku ni, ada yang bertanya ni buku apa ya? Okey, ni buku ni adalah buku terbitan PTS. Ni edisi kemas kini. Tajuknya adalah seperti berikutlah, 365 tip didik anak gaya Nabi.
sesi bedah buku ni sempena Maulidur Rasul, okey, memandangkan buku ini mengetengahkan tip-tips mendidik anak daripada sumber yang sahih, okey, dan pendapat ulama. Okey, semalam dah dikongsikan semasa sesi yang pertama. Belakang buku ni sangat menarik. Dia macam ada screenshot apa sebenarnya bagaimana sebenarnya isi kandungan buku ini dipersembahkan. Sangat menarik. Okey, dia ada dalil, dimulakan dengan dalil, kemudian disertakan dengan satu hari satu tip, followed by setiap topik tu dinyatakan kelebihan dan tujuan pelaksanaan dia, and then ada contoh-contoh untuk kita buat dan praktiskan terus dengan anak-anak kita. Okey, itulah menariknya buku ni. Buku ni mengandungi 192 muka surat, yang tu termasuk rujukan lah. Okey, boleh dapatkan di website bookcafe.com.my. Okey, last sekali insya-Allah tentang buku ni, iaitu dalam edisi kemas kini ni ada bonus 13 tip mengurus anak dan gadget. Okey, so kita go through sedikit secara lajulah. Okay, saya pun start a bit late tadi sebab ada masalah teknikal. Okay, so dekat sini yang Ustazah kongsikan tentang tip mengurus anak dengan gadget ni adalah, sebentar ya. Okay, alright. Ni dekat bahagian akhir buku lah, ada bonus. Okay, dia dalam 5 muka surat. 3 muka surat. Okey, antara yang Ustazah kongsikan dalam bonus ni, okey, 13 tip mengurus anak bermain gadget ni, kita kena kenal pasti dahulu dan kita kena akui gadget ni bukan semuanya buruk. Okey. Sorry, kalau belum sesuai ke untuk baca, ya, boleh. Masya-Allah. Kalau bukan untuk kalau tidak ada anak sekarang, pertama, kalau baca, jika anda adalah seorang guru, anda boleh sampaikan, anda boleh aplikasikan tip ni dengan anak-anak murid di sekolah. Kedua, jika anda mempunyai anak-anak saudara di kampung ataupun bila anda menziarahi adik-beradik anda boleh kongsikan tip ni dengan abang anda, dengan kakak anda untuk mereka amalkan dengan anak-anak saudara anda. Ketiga, jika anda belum berkahwin, jadikan buku ini sebagai rujukan, sebagai rujukan awal untuk anda persediaan untuk menjadi seorang ibu di masa hadapan. InsyaAllah tak rugi pembaca. MasyaAllah, sangat sesuai. Okay, kembali kepada tips mengurus anak bermain gadget tadi. Okay. Apa yang Ustazah nukilkan di sini adalah tip yang pertama adalah jelaskan kepada anak baik dan buruk pengaruh media ataupun internet ataupun gadget yang mereka gunakan tu. Kita jangan in denial yang kata semua gadget ni syaitan, agenda dajjal, kan? Kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena akui dengan gadget ni lah sekarang pelaksanaan PDPR berlaku dengan baik di antara anak dan pihak sekolah dengan guru-guru. Dan kita ada banyak kelebihan gadget yang kita boleh ceritakan melalui kehadiran gadget internet ni semualah. Anak-anak kita dapat mengetahui ataupun explore, dapat explore dunia luar dengan lebih terperinci. Sebagai contoh, macam kita zaman kecil kita dulu, saya lahir 80-an, so kita tak ada akses untuk tahu yang negara mana yang ada salji, kan? Macam kita tak boleh nampak, kita dah lah tak berduit sangat untuk keluar negara, kan? So kita tidak berkemampuan waktu tu untuk tahu the physical features. Salji tu macam mana, lepas tu pergi angkasa tu macam mana. Bukan semua orang ada TV dulu, kan? And then itulah yang membezakan cara kita membesar dahulu dengan anak-anak kita sekarang. So kita kena beritahu mereka apa yang kita tak ada dulu yang mereka boleh dapat sekarang. Benda-benda yang baik ni lah, terutamanya pembelajaran tentang sains, kan? Kita boleh expose anak kita tentang sains, bagi dia orang tengok dokumentari, kan? Dan of course kartun-kartun tu semua, it depends on how you choose the right
the right cartoon according to your own preference lah, okay, and your knowledge. Okay, and then seterusnya tips yang kedua, dedahkan kesan, tidak kira sama ada kepada pembangunan sosial mahupun sahsiah diri sekiranya disalahguna oleh mereka. Memang saya selalu cakap ke anak-anak sulung saya. Saya cakap, contohnya dia dah minat tentang game kan. Okay, dia dah minat tentang untuk explore game online tau. Dan so far saya dan suami masih kuat lagi lah untuk pujuk dia untuk tidak terjebak. Dan what we do adalah kita lebih menggalakkan dia untuk bermain dengan Lego. Dan kalau dia nak main yang game pun, kita akan cuba cari yang offline dan something yang boleh generate dia punya creativity lah. So gitu. Tapi bagaimanapun kita tak tahu ujiannya macam mana di hari yang kemudian. So nak tak nak, pendedahan ibu bapa kepada anak-anak kecil ni, anak-anak kita khususnya yang dah faham ni, umur yang 8 tahun, 7, 8, 9 tahun ni, kita boleh terangkan. Okay. Contohnya macam baru-baru ni, anak saya, saya bagi dia pengalaman untuk klik game, install game online. So saya kata, okay, lepas Umair, anak saya nama Umair, lepas Umair klik benda ni, apa yang berlaku? Okay, Umair main game, tapi lepas tu ada keluar sesuatu. Apa keluar tu? Iklan. Tu saya cakap kat dia, kalau Umair klik iklan tu, Umair faham tak yang iklan tu akan sama ada satu, akan membawa Umair kepada satu dunia lain, orang lain boleh tengok apa Umair buat, ataupun Umair takut tak kalau ada orang yang Umair tak kenal tengok Umair. So satu. Kedua, saya cakap, kalau kita klik benda tu, nanti sampai bil telefon, mama kena bayar contoh dalam 2-300 ringgit. Sebab dia tulis dalam dolar. Okay, dia bukan macam 2-3 ringgit. Tapi adakah Umair akan bertanggungjawab? Adakah Umair mampu untuk bayar benda tu? Lepas tu, so dia akan berfikir, dan kita bermusyawarah lah antara saya, suami dan dia. So bila dia dah faham tentang konsep yang online game ni mendatangkan lebih banyak mudarat, so anak kita akan rasa macam, okay lah, I shouldn't do that. So I should choose benda yang lebih memberi kebaikan lah kepada diri dia. But it is not easy, wallahi, it's not easy. But keep on educate and keep on telling them that sentiasa ada bahaya yang menanti apabila dunia ni semuanya online. Macam itulah. Okay, Allahu alam. Okay, begitulah antara yang saya boleh kongsikan daripada buku ini. Semalam bahagian pertama lebih kepada akidah, tauhid. Hari ini kedua tentang akhlak, tentang doa Nabi. Lepas tu tentang apa yang kita boleh apa ibrah yang kita boleh dapat daripada kisah-kisah yang dinyatakan dalam Al-Quran, tentang Siti Hajar sebentar tadi, tentang Luqmanul Hakim. And then ada juga disertakan di akhir bab ini, iaitu dalam edisi kemas kini ni, tentang bonus untuk mendidik anak, tip mendidik anak bersama gadget. So Allahu alam. Saya lihat tadi macam ada soalan. Okay, saya rasa tak ada kot. Okay. Ya, layout buku PTS memang semua menarik, masya-Allah. PTS, putih press, book cute, semua best lah. PTS media ni, masya-Allah. Okay, so okay, saya rasa itu saja, insya-Allah. Esok kita akan mulakan dengan buku ini. Kita akan teruskan dengan perbincangan buku ini, mendidik peribadi akhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Okey. Insya-Allah buku ini lebih kurang je sama tebalnya dengan buku tips ni. Dia mengandungi 175 muka surat termasuk rujukan. Buku ini ditulis oleh saudara Muhammad Zulian Al-Farizi. Saya akan kongsikan insya-Allah bagaimana akhlak dan peribadi Nabi dalam mendidik kita untuk memahami bahawa Islam itu rahmah. Islam itu bukan sesuatu yang membebankan. Apa yang Allah suruh itu bukan sesuatu yang
melecehkan, tetapi ia memberi dan membawa berjuta rahmah dan hikmah kepada hidup kita, insya-Allah. Dan pastinya suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah saya akan rangkumkan kedua buku ini pada hari Jumaat, tapi esok kita akan bedah sedikit buku ini, insyaAllah, macam buku tip ni juga, dua bahagian. Khair, insyaAllah kita jumpa lagi. Maafkan segala kekurangan saya, semua itu datang dari diri saya sendiri, dan yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.